Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wahai penghuni-penghuni syurga, insyaAllah semoga sihat sejahtera, mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat. Dalam apa saja situasi, keadaan, emosi kita hari ini, mari kita tanya khabar emosi kita. Yang berada dengan kami pagi ni, Noraini, Kartini, Roslinda, Wan Muhammad, Afif, ni orang Shah Alam ni rasanya. Yanti, Cik Mat, Izzah, Muhammad, Susan, Habibah, Maktuk, apa khabar kan? Apa khabar emosi anda? Boleh tak respon? Emosi saya, apa dia? Syukur. Bagi tahu syukur. Emosi saya excited. Bagi tahu excited. Emosi saya luar biasa, hebat. Tulis kat situ. Apa saja emosi anda? Tuliskan emosi anda. Baik, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Susan kata alhamdulillah, emosi baik. Latifah kata syukur, alhamdulillah, terima kasih. Orang Singapura, Yati Ibrahim, Kuzaini, excellent, wonderful. Wahida yang Safri, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirahana, apa khabar Mirahana? Rashida, Syahrum, berbasikal ke kita pagi hari ni? Norma Azri Matno, Lia Halim, apa khabar? Baik. Fadlina, dia Auni, okey. Emosi saya syukur dan tenang, semangat, hendak bekerja. Bagus. Semoga tempat kerja itu menjadi ladang pahala, sebab kita pun tak tahu sampai bila kita boleh hidup lagi ataupun tidak kan. Kita buat yang sebaik mungkin. Norzita, Ciwa, itu dia. Gambar profil baru nampak. Okey, semoga sihat sejahtera ya. Shan Elisa, tak payahlah tag apa tu? Tak payahlah tag. Oh, okey. Tak payahlah tag adik-beradik saya juga PMC kat sini sebab ni pun memang rumah bonda kita pun. Oh, okey. Faham. Aida Rohaida, Surina Mahlet. Emosi saya sangat awesome. Iziani Nabila Saleh. Oh, dia tulis Jawi lah. Sulastri Haji Abu Bakar. Daripada Brunei. Apa khabar orang Brunei? Kenal tak Sarah Azra? Sarah Azra ada satu. Mana dia pergi? Sibuk kat dia bekerja ya. Julia Rais. Okay. Zairina, Siti Yasrina, baik. Rohiza Allah. Ni semua nama-nama selalu kita jumpa. Abdul Razak. Abang apa khabar? Syukur. Okey, baik. Semuanya bagus-bagus belaka. Sa'diah Kacung. Daripada Singapura. Dan share, terima kasih. Yang mana dan share, terima kasih banyak-banyak. Emosi penuh kesyukuran dan niat untuk membahagikan orang lain. Ashbah Jamaluddin, anda dapat apa yang anda niatkan. Dia dah pagi-pagi dia bangun nak membahagikan orang lain, ada beri dapat, bagikan orang, insya-Allah kebahagiaan itu akan sampai dekat tangan anda. Ida Yusof, target ingin memberi dan memberi. Ida, hang dah WhatsApp kat aku, dah tag kat apa? Dah DM ke doa apa tu semalam tu? Hadis muka surat 600. Pakcik pun lupa dah. 642 semalam. Cik Puan ajar. Zaitun Asin, Afriz, baik. Okey. Cik Puan ajar kata emosi kakak bagi dan bagian tapi hati tinggi ingat adik-adik kat Gaza sana. Allah, betul. Pagi tadi saya sempat tengok dengan anak saya yang sulung dekat dalam IG, seorang wanita dikejar dan dipukul oleh tentera-tentera tu. Memang dia gasak, tarik tudung dan sebagainya. Saya rasa Allahu Akbar. Saya kata, sungguh pun dia mungkin secara darah dagingnya bukan kakak kita, bukan adik kita, barangkali bukan anak kita, bukan ibu kita, tapi dia seorang wanita. Saya rasa kebiadaban mereka tu melepasi jangkauan. Itulah dia buat macam ni tau. Jadi dia pisahkan kelompok dia ni seorang ni, dia pisahkan. Jadi yang lain tu bawa macam ganas, tolak pakai senjata. So dia pisahkan yang hamba Allah seorang ni, umat Islam Palestin ni. Lepas tu ramai pergi pukul tau. Memang nampak tangan tu pukul apa semua kan. Masya Allah. Kau bolehlah, beranilah kan. Memang bacol lah. Ni bangsa paling bacol atas muka bumi adalah bangsa Zionis Yahudi kan. Laknatullah, moga Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya daripada atas muka bumi ni, sebagai satu pengejaran buat kita menjadi satu bangsa yang bongkak, sombong.
Baik, hakiki emosi tenang balik, syukur alhamdulillah. Allah Astaghfirullahalazim. Wirdatul Jannah Sarudin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 7am. Syukur kita kepada Allah. Pagi ni indah. Betul, banyak sangat benda yang kita boleh syukuri. Kita syukur alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih semua Jamilah Mat Rejab. Ya. Kita nak baca, kita mulakan dulu pagi ni dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, betul. Ramai tak sanggup tengok ya. Saya faham. It's okay. Kita doakan. Kita doakan mereka. Baik, ini saya nak kongsikan hadis daripada muka surat. Baik. Okey, muka surat 109. Allah Akbar. Okey, saya nak baca 109 dan 111 ya. Okey. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan solat dan berpuasa pada bulan Ramadan adalah menjadi tanggungjawab Allah SWT untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sama ada dia berjuang di jalan Allah atau dia duduk di tanah tumpah darahnya. Macam kita lah, kita tak pergi berjuang jalan Allah, kita duduk di negara kita. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu berkata, apa berita gembira ini tidak disampaikan kepada orang ramai? Jawab Nabi Muhammad SAW, tidak. Sesungguhnya dalam syurga ada 100 darjat yang Allah SWT sediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Jarak di antara dua darjat ini seperti jarak di antara langit dan bumi. Apabila kamu mohon syurga kepada Allah SWT, maka pohonlah syurga Firdaus, kerana ialah syurga paling baik dan paling tinggi. Di atasnya Arash Ar-Rahman dan darinya terpancar sungai-sungai syurga. Riwayat Bukhari. Jadi nampak kat sini ada dua keadaan. Satu, Nabi bagi tahu siapa yang beriman, maksudnya tidak mensyirikkan Allah, dia jaga solat dia macam semalam Bonda bagi tahu, jaga kualiti solat awal waktu, dan berpuasa bulan Ramadan. Baru je lepas puasa bulan Ramadan, ianya menjadi tanggungjawab Allah. Allah dah pegang janji ni, tanggungjawab Allah untuk masukkan orang tersebut dalam syurga. Tak kisahlah dia berjuang di jalan Allah ataupun duduk di rumah tumpah darahnya. Jadi maksudnya peluang kita ada tiga benda yang dinyatakan dalam hadis ini secara literally, secara yang bertulis ini, iaitu yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kedua, didirikan solat, iaitu kualiti solat dia pun kena tengok juga, dan berpuasa bulan Ramadan. Tiga benda ni dibuat, Allah dah beri jaminan bahawasanya menjadi tanggungjawab Allah untuk masukkan dalam syurga. Jadi tak payahlah kita jadi ambil kerja nak menghukum ini ahli neraka, ini ahli syurga kan. Buat umat Islam lah ya. Dan tambahan kepada itu adalah Nabi ajarkan pohonlah syurga Firdaus. Jadi saya akan memperbaiki doa saya, iaitu kalau nak minta syurga, saya nak terus minta syurga Firdaus. Lalu saya minta masukkanlah kita semua ni dalam syurga. Jadi saya nak kena be spesifik. Kita akan perbaiki doa kita, ya Allah masukkan kami dalam syurga Firdaus. Okay, berapa ramai yang ada kat sini boleh tak kita aminkan? Ya Allah Tuhan kami, masukkan kami semua umat Islam di mana saja kami berada ke dalam syurga Firdaus. Dan sesungguhnya bukan amalan kami yang akan memasukkan kami dalam syurga, kerana ialah kita tahu berapa lemahnya amalan kita, dan sesungguhnya dengan rahmat dan kasih sayangnya lah kita akan dapat masuk syurga ya. Baik. Apa tu Suhaimi, Waalaikumsalam. Erda Sani, Zakia Umar, Wan Nurmah, baik. Nurul Husna, terima kasih Azlin, terima kasih. Jadi kita sama-sama perbaiki ya. Kita punya doa masuk dalam syurga tu, minta jangan kita seorang masuk syurga, minta semua orang masuk dalam syurga, dan minta syurga Firdaus. Maksudnya Nabi ajar kita cara kita nak minta pun minta yang the best. Jangan bagin. Saya pernah dengar ni, jangan bagin, jangan tawar menawar dengan Allah. Sebab apa? Minta the best pada Allah, sebab Allah Maha Kaya, dia ada segalanya.
Kalau kita semua ni digabung, kalau yang live dengan kita ni gabung dengan semua sekali makhluk Allah yang bernyawa ataupun tidak, yang kemudian hajatnya diminta, dan kalau Allah makbulkan hajat tu, ianya adalah jarum yang halus tu dicelupkan dalam lautan, dan yang melekat itu sajalah dikumpulkan hajat kamu seluruh alam ni. Yang selebihnya yang tak tersentuh tu adalah kekayaan ataupun perbendaharaan Allah. Tengok Allah punya maha kaya. Minta, jangan takut minta dengan Allah. Jangan malu minta dengan Allah. Jangan berkira-kira nak minta dengan Allah, ya. Baik. Jadi muka surat 111 kita sambung. Sayyidina Utbah bin Abdul radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah seseorang itu bersujud untuk mencari keredaan Allah SWT dari hari dia lahir sehingga mati, masih lagi dia akan merasakan bahawa amalannya itu tidak mencukupi pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ini kalau macam saya umur dah 40 tahun ni, sujud pada masa saya lahir 40 tahun lagi saya sujud tak bangun lagi. Dengan niat memang tu belum campur aku teringat kunci kereta letak kat mana, teringat lagi apa aku benda tu tak buat lagi, benda tak buat itu tak kira lagi ya. Ini kira dia betul-betul sujud memang nak cari redha Allah. Very fokus, very khusyuk. Itu pun rasanya tidak mencukupi amalan di hari kiamat kelak untuk kita masukkan syurga. Jadi jangan ajak-ajak baguslah, feeling awesome. Saya dah bangun tahajud ni, ya Allah syukur, ambil gambar kat ni sejadah. Cik. Syukur alhamdulillah tahajud dan Allah, saya kata diri saya dulu lah ya. Berhati-hati, jangan buat kebaikan sembunyikan, sebab ada satu hadis yang kita pernah kongsi, berkecainya apa yang kita buat bila kita menghebahkan, berkongsi, oh saya begini, saya buat ni, sini amalan saya. Kecuali ditanya dan bila dicakap itu bukan niat untuk suka-suka untuk dihebahkan. Alright. Nurin Atika kata, okay, bagus Nurin Atika mesti bacakan. Nurin, saya tak ingat ada hari itu live Heliza Hilmi dengan Ustaz Do. Ustaz Do? Ustaz Don. Okey, baik. Rasanya kita minta syurga Firdaus dengan bersama sahabat Nabi SAW dan para sahabat tanpa hisap. Jangan minta syurga Firdaus je. Okey, baik. Thank you. Ni lagi satu ilmu yang kita dapat tahu, dapat tambah. Lagi tinggi kita minta, maksudnya minta jadi jiran pada Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Thank you Nurin. Yati, B. Ahdin, Umi Zaiti, Oshin, baik. Azwatan, Ida Yusof, Lia Halim, baik. Farisa, salam bunda, baik. Rakia. Terima kasih Zuliana, dia tolong salinkan dan dia tulis kat sini. Masya Allah, saya like Zuliana Zulkifli punya ni. Terima kasih banyak. Thank you Cik Goshin. Serata alam detect. Ustaz Don, baik. Nurliana. Sama Nurin. Tu Nurliana pun cakap benda yang sama. Terima kasih both of you. You guys kalau ada apa-apa nak kongsi ilmu apa semua, nak tegur, tolong bagi feedback. Ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih, syukur alhamdulillah. Ida Muhammad, Fatih Aziz. Terima kasih Syasha Aikal. Dan sesungguhnya hari ni KK macam mana nak join rumah terbuka? Macam mana? Kau tak dapat kad raya lagi ke? Kita dah hantarlah kad raya. Sekejap saya tanya tim. Rasanya dalam email, antaranya dalam email, ada tak check email masing-masing? Atau macam ni lah, kalau saya share dekat sini okey tak? Kau nak tekan link tu tak? Nak join? Operation. Sekejap Saya nak tanya dia orang. Sekejap. Tak ada, kita tak email, ada adalah email ya. Baik, syukur. Okey. Dan jadi kita akan bersama dengan Bonda sekejap je lagi. Bonda kata Bonda akan masuk sekejap lagi berkenaan dengan melihat dengan mata hikmah. Kalau sesuatu terjadi, bagaimana kita melihat sesuatu tu kan? Okey, jadinya okey. Okey, dia orang nak minta tolong letak link kat sini. Boleh tak bantu
bantu kita. Okey, tak apa. Bantu tim kita letak dekat. Okey, Siti Nur Syuhada dah join. Putih Sarah nak join. Okey, baik. Kita letak kat link sini Kejap saya minta tim. Aida link klik. Tu dia bagi link dah kat situ. Oh, tu untuk Magical Marriage. Ini rumah terbuka Magical Marriage lain. Kes lain, program lain. Tolong. Ada yang berminat tu. Terima kasih yang tekan button love dan like. Okey. Baik, sebenarnya saya nak kongsi juga bila keadaan tajuk hari ini adalah melihat dengan mata hikmah. Kadang ada benda yang berlaku dalam hidup kita, adalah satu perkara yang mungkin kita tak rela. Contoh macam di Palestin. Ya Allah, kalau tengokkan geramnya aku, kan, kita pun pujuklah hati kita. Ya Allah, Tuhan aku, Engkau Maha mengetahui dan sebagainya. Kalau kita rasa hidup kita, ya Allah, terkurungnya dalam PKP dan sebagainya, tengok saudara kita dekat Palestin, kan. Bagaimana kita nak melihat satu perkara itu berlaku dengan hikmah. Dan saya teringat seorang sahabat saya ini, dia berkongsi emosi orang sekeliling kita ni ibarat kapal. Dia pernah cerita, saya suka dengan dia kongsi, dan saya ingat sampai sekarang, kita ni ibarat kapal yang berlayar di atas lautan. Lautan itu adalah emosi, sama ada emosi orang luaran dan sebagainya. Termasuklah negativity ataupun positivity. Seandai dan bayangkan hebatnya kapal yang berat besar tu boleh berlayar di atas lautan. Dan seandainya kapal juga akan boleh karam kerana air laut itu. Kerana apa? Bila adanya kebocoran dan seandainya kita membenarkan emosi di luar itu masuk dalam kapal ni, kita mungkin ada kebarangkalian untuk karam di dalam lautan itu. Jadi tolong jaga kebocoran emosi, kan. Kita tak nak oleh kerana lautan yang bergelora ni, kan, datang membadai dan menghempas kita. Okey, baik. Assalamualaikum Bunda. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Yang bocor pula tu. Itulah. Kita share kat sini tentang kita melihat keadaan di luar sana macam di Palestin sebagainya. Ikut rasa geram, memang geram. Kalau lah kata ikut sebagai manusia biasa, kita dah, yelah, ada perkataan-perkataan yang mungkin kita akan hamburkan. Jadi kita nak kena jaga emosi kita kena tenang dan sebagainya supaya kita tak karam lah dengan provokasi, dengan apa benda yang diorang katakan, yang diorang cuba putar belikkan fakta dan sebagainya lah, kan. Jadi hari ni Bonda, kita nak tengok satu perkara, contoh macam di Palestin tu, ataupun apa saja berlaku dalam hidup kita dengan hikmah. Tak kisahlah, benda baik biasanya kita, automatiknya kalau benda baik kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, syukur. Automatik, itu normal, kan. Normal. Dan banyak juga daripada antara kita macam Talib sini, kalau banyak benda yang kebaikan berlaku, kadang-kadang kita pun tak sedar kebaikan itu dan kita tak bersyukur, kan. Betul. Itu satu bahagian benda. Bahagian kedua adalah bagaimana kita nak tengok bila satu benda tu berlaku dalam hidup kita, kita nak zahirkan terus rasa syukur ni. Nak zahirkan rasa, nak tengok, ya Allah, apa benda yang baik sudah pasti kita bersyukur. Yang tak baik pun kita nak bersyukur. Yang baik pun aku payah nak bersyukur. Yang tak baik, bila aku nak bersyukur tu benda. Macam mana kita nak belajar benda macam ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Bonda senyum? Bila Talib cerita, Bonda Allah beri ilham ada satu metafora. Apa tu? Metafora ni Talib sebut bahtera tu, okey. Makna metafora baru tiba-tiba timbul. Okey. Bayangkan masa kita lahir, kita diberi satu belon yang kecil. Wow. Kemudian kita tiup, okey? Kita tiup, best kan? Dan tiupan dalam belon itu ialah kita punya kasih sayang. Belon tu besar ni dia ada potensi dia, okey? So boleh potensi, and how much your parents bagi love, appreciation, good example, akidah, ibadah, akhlak, contoh yang baik. So ada orang dia punya belon tu dapat gas, ada orang dengan mulut. Tiup. Ada orang pakai dengan pump. Ada orang pakai dengan yang isi pump tayar dekat apa? Okey, dekat. Okey, baik. So best lah siapa dapat pump tayar tu, ibaratnya orang yang hidup dengan ibu bapa yang bertakwa, yang sedar. Mungkin para sahabat tabi'in tu lah orang tu yang dapat penuh dengan. Dan belon tu tarik bayang, lagi besar belon tu lagi laju naik ke atas menuju Allah. Boleh? Baik, faham. So Alif, metafora baru belon kehidupan.
dan pengisian belon dengan udara ataupun gas apa kita letak. Kita ada helium balloon, Oh, helium bagus. never come down. Kalau kita punya tiup is only carbon dioxide, sekejap turun. Betul tak? Tapi Ya. ini boleh tu. Tapi lagi besar lagi maknanya, how you raise to Allah, how you makrifat dengan Allah, bergantung pada how much input you go into your balloon of your life. Okey. Bayangkan seorang kanak-kanak tengah tiup. Kita tiup banyak nak pati. Tiba-tiba somebody come with a pin. Ting! Pecah Boom. saja. Meletup. Yes. One small thing destroy your life. Allah, na'udzubillah min zalik. Apakah small itu? Bisikan syaitan. Dan apakah benda yang menjauhkan daripada Allah? Menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain Allah. Dan melakukan dosa pada orang lain. Menentukan kita, orang lain ada hak ke atas kita. Maknanya tidak ada berlakunya pembersihan jiwa dan tidak ada tujuan apa-apa yang berlaku pada kita untuk kita menuju Allah, mengenal Allah, menikmati. Tak boleh bayang, satu belon besar genggam tangan, satu belon besar. Kenapa hot air balloon yang kita nak pergi ke Turki? Kenapa tu? Kenapa nak naik hot air balloon tu? Pasal nak tengok pandangan yang cantik. Maknanya lagi banyak kita masukkan ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, kasih sayang, and all this, kalau ikut kajian ya, all this loving feeling, high vibration ni is an expansion. Every negativity is a contraction. Every positivity is construction. Every negativity is destruction. So kalau dulu bonus berular kita, apakah pin-pin kecil yang akan memecahkan belon kehidupan kita menuju Allah. Pin-pin kecil tu ada termasuklah bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan yang syaitan luar, syaitan dalam diri kita, syaitan luar, kawan kita, media sosial, keluarga kita, hasutan, semua itulah. Baik. Dan tarik tahu apakah orang yang boleh sentiasa tiup belon tu tanpa walau macam ni. Pin nak cucuk dia tiup dia lawan. Apakah tiupan itu? Apakah tiupan itu tadi? Apakah tiupan? Apa yang diinput ke dalam tu lah? Apakah udara itu? Ya, itulah kesyukuran. Sebab itu orang-orang para ulama, dia orang ni talik zikrullah dia dua je. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Macam boleh ceritalah kisah Hasan Al-Basri punya pembantu Hasan Al-Basri. Dia zikir tu je. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kenapa? Dia kata bila aku ingat Allah, aku sebut Alhamdulillah. Bila aku tengok diri aku, Astagfirullah. So bayangkan orang yang bersyukur masuk gas. Orang istighfar, belon tak boleh sentuh dia. Orang ikhlas, orang tak boleh sentuh dia. Dan every time your syukur, your istighfar, your syukur, your ballooning going to higher to Allah. Dan Talib, orang yang bersyukur ni bererti apa saja hadiah yang Allah beri, dia bersyukur. Sebab itu, zikrullah, benar-benar yang paling tinggi, Alhamdulillah. Berarti kita bersyukur atas apa yang kita minta dan tak kita minta. Yang kita minta, selalunya kita minta sangat seolah kita tak ada benda tu. Berilah aku rezeki. Padahal rezeki dah ada. Kita nak apa? Ya Allah, berilah aku keberkatan rezeki. Keberkatan maknanya apa Allah beri jadi kebaikan. Kita tak nak dapat rezeki nama yang baik tapi kita gunakan untuk merosakkan orang. So whatever Allah give, keberkatan waktu yang kita beri ni rezeki dan ketenangan jiwa. Dan tajuk kita hari ni melihat dengan mata hikmah tu mata hati dah Talib. Baik. Okey, pasal belon Now, cakap pula pasal kapal yang bocor kan. Tiba-tiba boleh nak masuk medical lah pula ya. Baik. Okey, apakah salah satu penyakit medical seluruh dunia sekarang orang dah tahu. Dia panggil leaky gut syndrome. Leaky gut tu intestine kita. Baik. Talib tahu bila kita makan, banyak orang
tak faham. Orang dulu kenapa? Bila pantang tak boleh makan tajam-tajam. Dia ingatkan rongga untuk keluar bayi, makan tu sama. Orang dulu tak faham. That's why dia pantang-pantang. Sedangkan air I see. kan, ada barang tajam lah, barang sejuk macam tu kan. The passage. So bayangkan Talib, how you tell me, macam mana kita buat connection antara diri dalam kita dengan dunia luar melalui apa? Pernafasan, Baik. udara, Okay, betul. telinga, tak boleh Mendengar, tak sangat, mata, melihat. tapi physically tak ada. Mata tengok dengan interpretasi, itulah mata hikmah, mata nafsu. But any antigen tu berarti benda asing yang masuk dalam kita, datang daripada mulut kita. So sistem pencernaan kita, kenapa kita cerna, ialah masuk makanan, kita kisar, kita pecahkan tu the three basic macronutrient, karbohidrat menjadi glukos, protein jadi amino acid, lemak jadi fatty acid, dan benda ini yang kecil ialah akan masuk sel kita beri tenaga dalam mitokondria kita. Baik, untuk this process to occur, masuk dalam mulut. Bila masuk dalam mulut, kelenjar kita akan digest, keluarkan satu enzim amylase. Sebab tu bila kita makan sesuatu, kunyah lama-lama jadi manis sebab dia convert tu jadi manis. Masuk kat kita punya esophagus, dia turun tanpa kita beritahu tau. Kamu aku dah salah ni, kau tolong. Tak ada. Itu yang tak doa pun. Turun, elok pula. Sebab tu banyak GERD syndrome lah. Bila mengandung GERD. Pasal apa? GERD apa? GERD is angin benda? Gastroesophageal reflux disease. Daripada asid daripada perut naik ke atas. Sikit je sphincter tu Allah tak tu. GERD sana, GERD sini, GERD sana, GERD sini, tak habis-habis. GERD bukan gastrik benda Something like that lah. So itulah, kita tak cakap lagi tentang macam mana emosi negatif, terutama emosi guilty, lah punca segala psychosomatic disorder. Kan jadi dah lama. Tapi itulah, kalau Bonda cakap nanti orang terasa zas pula. Sebab tu Bonda kata kalau sakit kita taubat. Maaf Bonda, maksudnya ada kajian mengatakan bahawasanya perasaan guilty tu dia ada kaitan macam tu. Ya. Dia boleh menyebabkan itu. Hormon ada. Sebab tu Bonda tak sabar nak buat 17 diagnostik kehidupan orang tu. 17 ni you all tahu. 29. Patutlah. Penat aku selama ni duk salah ubat. Okay, anyway, masuk gastrointestinal, masuk dalam perut. Perut tu pula balik kisar. Ada pula gastric acid yang nak bunuh kuman. Ada pula macam-macam lah kat situ. Turun pula pada your duodenum. Ada pula pancreas bagi enzim insulin dan sebagainya. Pergi pula your ileum, small intestine absorption. Lepas absorb tu pergi kepada sel. Daripada small intestine, big intestine jadilah najis dan keluar dan sebagainya. So kita punya connection antara makanan di luar ke dalam kita is through from your mouth to your anus. This passage. The key to everything. Kenapa Bonda sebut bocor tu tak bagus, Talib? Yang you makan tu antigen. It's not your own body. Allah buat tu untuk kita serve the purpose to give energy to us. Tetapi bila berlakunya kebocoran gut kepada darah kita yang tak sepatutnya masuk, leaky gut, yang disebabkan oleh makanan berproses, makan gluten, macam-macam teruk-teruk tu. Sebab tu Bonda sangat bila cakap makan orang tak percaya. So if you tengok orang perut boncit tu memang leaky gut syndrome lah tu. Ya, metabolic, it's all leaky gut. Okay, pasal leaky gut dia bocor. You all Google, all of you please Google leaky gut syndrome. Okay. Baik. Apakah makanan yang boleh betulkan tu, you all baca sendiri. So Talib, every time berlaku kebocoran akan berlaku penyakit. Macam itulah kapal kita dalam bahtera ketenangan tu, dekat luar ni ada jerung, ada macam-macam. You smooth, pasal apa? You ada sail yang betul. That's why dia kata, it is not yang set the sail of our life is not the wind. Wind tu semua sama Allah beri. Tapi orang sailor pandai dia ubah sail dia sampai tempat dia. Ada orang sail dia tak buka, ada orang sail dia silap arah. Tu fokus kehidupan. So, angin puting beliung ke, wind ke, bayangkan orang sedang dalam bahtera kehidupan masing-masing. Dekat bawah tu ada jerung.
Dan dalam dia punya rumah tangga tu pula ada ahli-ahli keluarga yang ataupun pekerja whatever bawah yang akan bocorkan. So kalau orang bawah bocorkan, kan? Kalau keluarga tak tentukan anak dia solat, tak tentukan anak dia aurat, buat maksiat dalam rumah, itulah bocor-bocor. Bocor-bocor tu lah leaky. So anything yang bocor, kita pun tak suka rumah kita bocor. Betul benda. Ada tak kata bocor orang suka? Bocor rahsia, bocor soalan kuis. Ada kata bocor kita tak nak. Macam tu bocor usus dan bocor kehidupan kita. Kita pancit, hidup pancit, belon tayar kita pancit, tayar kehidupan kita pancit. Belief system kita pancit kehidupan, kita punya belon satu pin aja meletup semua. Meletup. One mistake you make in your life. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau you fikir betul, Masya Allah hidup aku ni Allah dah berfirman. Kalau aku dosa macam mana aku taubat, hapus kira. Bayangkan dosa kita banyak, taubat, habis, hapus kira. Sebab tu dalam doa kita antara dua wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni Allah delete. Dekat akhirat tak nampak dah. So mata hikmah kita ni lah you all, whatever happen to you, ingatlah yang berlaku itu takdir. Dan everything in life is interpretation. Contohnya macam ni. Anak Talib ambil periksa, anak Hakimah ambil periksa. Baik. Keluar periksa tu, Iman baru belajar 1, Idina mungkin form 2, keluar keputusan Idina. Dia keputusan Idina make a meaning to you. Tapi Bonda tengok keputusan, it does not make a meaning to me. Maknanya peristiwa tu berlaku, but whether I make a meaning and you make a meaning, the meaning you make determine your emotion and how you see life. Differently lah apa purpose yang you nak tengok, result tu you nak tengok apa kegunaan, apa purpose, apa emosi you ketika itu. Yeah, so apa berlaku is a takdir. But your response, makna you beri, perception you beri, interpretasi you beri, that determine your emotion. And your emotion determine your action. Your action determine your hasil kehidupan atau nasib. So Bonda nak buat formula takdir campur persepsi, campur mata hati, mata hikmah, respon kita tu, takwa, iman, kena, pilihan raya kat situ. Yang Bonda kata pilihan raya tu, Talib. So takdir yang berlaku pada kita tidak ada boleh buat. Itu Allah beri. Baik. Dan respon kita boleh buat pilihan raya, choice kita. Kita pilih iman ke nafsu. Dosa ke pahala. Syurga ke neraka. Taat ke maksiat. Allah redha, Allah murka. This one depends on gas yang mak kita masuk masa kecil. So orang yang tak cukup, dia punya emotion, the very low level, the lowest emotion apa Talib? Shame, tak ada harga diri, rasa terfikir, I'm depressed, aku tak ada apa-apa. Right. Macam ni, they are very prone to penyakit, kemiskinan dan very prone to crime. Buat jahat semua tu. So that is why kalau kita nampak orang jahat Talib, dia emotion sama ada dia rasa shame, dia rasa guilty, dia rasa putus asa. 3 ni, siapa ada emotion ni boleh beri sikit dia. Siapa ada emotion ni you all, don't do anything. You kena reset button. You kena maaf Bonda, shame, guilty and putus asa, apathy, give up. Putus asa, baik. Orang ni kemungkinan tak ada pekerjaan, kemungkinan miskin besar, tak bahagia langsung dan kemungkinan buat jenayah. Jadi kalau kita nampak orang buat jenayah, kita nak marah ke nak kesian Talib? Kesian. Yang atas lagi pada tu lah orang yang sombong, orang yang tamak, orang yang rakus, semua jenayah lah tu, jenayah tu. So kesian. So we have to know, so Bonda kata emosi kita, dan orang bawah semua orang viktim. Itulah saya ni I'm not good enough, I'm not love enough, nobody love me, I should, sepatutnya saya, you all should, you should. Perkataan dia, sepatutnya. So orang macam ni Talib, mata dia mata nafsu, mata mangsa. Tak ada mata hikmah. So if you all yang menonton ni masih dalam depression, anxiety, sakit hati, kecil hati, okay, you all hari ni hashtag buang kecil hati. Mengarut semua tu. Buang kecil hati, okay. Hashtag buang you all. Apa dapat? You know why you kecil hati? You feel it, you inferior, superior. Who are you to treat me in this manner? Alah,
besar sangat kau tu. Come on. Manusia hakikatnya apa? Kita ini hina. Kita ini lemah. Kita ini jahil. Kita ini papa kedana. Don't ever feel you own anything. Kalau orang tipu duit you, orang curi duit you 200,000, orang akan stres pasal, duit aku penat, aku kerja titik peluh aku punya saving. Bad news for you all. Takziah, salam takziah. That's not your money. Kalau orang ambil duit kita, berarti bukan rezeki kita. Baik. Oh, penat si usaha. Who are you to say that ikhtiar? You think you own it? The minute kita rasa kita memiliki bukan sifat hamba. Khalid, Ya apa? Dia ada apa-apa ke? Hamba tak ada apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak rasa memiliki dan mereka tidak dimiliki sesiapa kecuali Allah. Dia bergantung dengan Allah. So jangan bajet bagus. Itulah aku kena tipu 200,000. Mungkin nak cakap dengan orang dia ada duit 200,000 dah tu. Kan? Tak payah. Stop. Stop tadi. Oh, dia nak proseskan bukan rezeki kita tu, dia nak sampai ke dalam lubuk hati tu, dia perlukan latihan lah bunda ya. Perlukan latihan, perlukan circle, perlukan rakan-rakan yang sama-sama faham. Saya rasa circle is very important sebab apa yang bunda cakap tadi ni kan, pilihan raya tu saya cakap bunda dia cakap ni topik ni pada 14 hari bulan 5 hari tu hari Jumaat anatomi dosa kan, di mana di dalam satu persimpangan kita akan terfikir kita nak buat apa, kita nak ada pilihan sekarang ni, kita nak buat apa, nak yang positif ataupun yang negatif. Itu antara dia sampai satu tahap tu dalam anatomi dosa, perjalanan dia punya flow of perlakuan dosa tu, dia ada satu persimpangan bunda kan. Sistem dosa. Sistem dosa. Sistemik dosa. Ada orang dia baru nampak, dia tak nampak perempuan tu lawa lah. Dia pun aku bestnya aku nak dating dengan dia. Dia niat aku nak dating dia. Lepas tu dia berazam. Dia pun mula tindakan. Lepas mula tindakan dia jadi biasa, habit. So jadi pendosa. Orang beriman nampak astagfirullahalazim, dia terus delete. Macam tu kita. Siapa menonton ni, once you rasa start kecil hati, you allow that kecil hati tu, syaitan, bagus. Bagus, kecil hati lagi. Kecil hati dengan abang kau, dengan adik kau. Kecil hati. Memang dia orang tak guna, mulalah bisikan. Believe me, apakah pintu masuk syaitan tadi? Putus asa. Pintu masuk syaitan adalah putus asa. Once you say, I give up. I'm not able. I'm defeated. Na'udzubillah. Kesian. Sebab tu tarik nampak tak kenapa. Bunda, I tell you, yelah, once kita dah tahu this structure tadi lah, you can see the word people speak, ni dia dekat tingkat 5 ni. Ni tingkat 8. Tahu alamat dia kat mana lah ya? Tahu alamat. Kau sebagai doktor, Bonda sebagai doktor mata, kalau kencing manis kan, kalau patient datang, tengok ini memang tak ada harapan. Yang ni, you come early. Macam tu diagnostik penyakit. So maknanya, if you don't know your disease, sekarang ni Talib, masyarakat sedang reaktif. Somebody did this to me. That's a Bonda, if anything happen to me, notice my word Talib, I am responsible. I am responsible. I am the one who caused it. I am at cause. So if I blame others, I cannot change others. But if I take responsibility, I can change myself. And if I change myself, others will change. Because kita ada energy, ingat dah? Kita ada energy electromagnetic energy, kinesiology baru dah buat kan? Macam ni macam tak kata, nama saya Muhayya, kuat. Nama saya Fatimah, tak kuat. Because roh kita tak suka pada benda kejahatan. Faham. Bunda ni ada anak bunda ni share. Nurkis, terima kasih bunda. Saya kecil hati dengan kakak kandung saya, tak bagi ibu dan bapa jumpa saya yang baru kematian suami dan menjaga anak OKU. Saya kecil hati, apa salah saya tak ada siapa-siapa. Dia rasa kecil hatilah sebab dia mungkin susah hati dan sebagainya. Barangkali ada sebab kakak kandung tak bagi pergi. Adakah kerana mungkin pandemik ke apa ke? Wallahualam. Mungkin I think because of pandemic.
jaga. You all tolong jaga because one small mistake. Macam belum tadilah. You jaga SOP tiba-tiba one mistake you tak pakai mask. Tak, belum. Habis. Instead of you can choose. Okay, you can say, oh saya suami mula nak victim mindset tu. Tu mula victim mindset. Mula rasa apa? Apathy. Saya tak ada apa-apa. The minute you rasa saya tak ada orang, na'udzubillah. Kita ada Allah. Ingat you all, hidup kita Allah, Rasul, baru ibu bapa. Instead of kecil hati, apa kata fokus? Suami meninggal, apa pencen kubur suami untuk you sedekah pada your husband? Suami tengah lemas. Allah tolong kira Fatihah, tolong lemas. Are we focusing sedekah Fatihah, didik anak, soleh, baca Quran, solat tepat waktu, berjemaah, solat sunat. Nak masuk, jom kita masuk syurga dengan ayah. Ayah orang baik, jom kita jadi ahli syurga. Apa ahli syurga? Nak jaga solat tepat waktu, buat baik pada ibu bapa. So kita nak jumpa tak payah. Ambil duit kita, hantar makanan. Kita nak berbakti ibu bapa tak payah jumpa. Now I want to ask you, kita nak jumpa orang Talib, untuk kita ke untuk dia? You tell me. Untuk kita lah, kita rasa best. Kita rasa macam selfish. You are a taker. Kalau kita sayang orang tanpa syarat, kita tak perlu orang tu tahu kita sayang dia. Kita buat saja baik. Kita doakan dia. Doakan semua orang. You don't have to physically see. Orang tak payah cakap apa-apa. Orang tak payah buat apa-apa. Kalau kita unconditional love, kita buat. Rasa Allah pandang saja. It doesn't matter. Jadi boleh tak kita hari ini jangan mengharap apa-apa daripada sesiapa. You buat sesuatu, buang. Lakukan, lupakan. Itulah pencinta tanpa syarat. So kalau you nak kecil hati, siapa yang bertanya tu, you kecil hati, satu emotion you apa? Down. Apa jadi pada you punya sympathetic nervous system? Jantung berdebar. You punya hormon stres meningkat. You punya tulang pun reput, you punya protein pun turun, you punya gula pun naik, you punya jantung pun tak sihat. You punya immune to cancer and kuman pun kurang. What do you get? What do you get playing a victim you all? You all jadi mangsa dapat apa? Orang jadi mangsa, orang paling ego. Dia akan meletakkan situasi, dia menyalahkan orang lain. Victim maknanya apa? Mangsa? Mangsa. Saya jadi pasal saya ada pemangsa. Who is the pemangsa? Your own nafsu. Bukan orang buat you. Let me tell you, kalau kita nak sedih, macam Buddha sedih sekarang, Buddha fikir, aku ni sedih pasal makhluk ke pasal Allah? Ya? The minute you terkesan oleh makhluk, you are not. Sia-sialah. Baik, faham Bunda. Jangan terkesan dengan pujian orang, jangan terkesan dengan cemuhan orang, jangan terkesan orang tak sayang kita, ke orang nak tinggalkan kita. Allah sentiasa bersama kita. Sebab itu, segala kita ada di luar ni, keluarga ke harta itu, zinatul hayat itu dah tipuan. Illusion. Is illusion Talib. Semua ni ya Allah, illusion. Is fata morgana. Miraj. Bayangkan kita dekat padang pasir, kita nampak macam medai. Sampai-sampai, it's just a mirage. Itulah kehidupan kita. It's all illusion. Sementara benda. Ya. Macam mana you fikir benda tu, itulah dia jadi. Sebab itu, Allah tidak akan mengubah nasib. So, Buddha kata, takdir campur respon bersama dengan nasib. So, nasib tu kita bertanggungjawab mengubahnya dengan izin Allah. Dengan jaga respon kita, pilihan kita. Takdir Allah beri. Allah maha baik, dia akan beri terbaik. So, orang yang beruntung, orang yang kapal dia makin naik tali. Because dia rasa takdir ni semua best. Macam kita sayang orang, macam Salib sayang orang, tiba-tiba Jamilah pergi ketuk kepala. Nak marah, tiba tengok, Jamilah sayang. Sebab sayang tak marah. Tak marah. Kan baby kita kadang menyusu, gigit lah. Tapi sayang, pasal sayang. So nampak tak tadi? Akhirnya your modus operandi must be love. Kita nak handle orang baik, kita nak handle orang jahat is with love and respect. Ingat, orang kita bercakap tu makhluk Allah yang pernah dikandung seorang ibu dengan penuh harapan untuk anak dia, yang dilahirkan di azan oleh seseorang, yang dididik dengan penuh harapan oleh ibu bapa. Macam mana kita didik anak kita? So never ever buka aib orang, never ever say bad things, because whatever you say datang balik tu. Kita kutuk orang, datang balik. Ingat you all, life is a boomerang. Sebab tu jaga mulut. Kalau kita tersilap, kita pun taubat.
Kecuali kalau mahkamah punya kes, you terpaksa, itu dia panggil tabayun dan kita kena clarify. Kalau boleh dengan Aziz kata, mengumpat ni kalau orang tu penipu, kita kena beritahu orang lain supaya tidak ditipu. Baik. Tetapi kalau kita nak kata-kata dan not in the context of a court or anything, it's just a matter meluahkan perasaan tu. Because what you say will come back to you. Allah. Itulah ramai yang kongsi ni benda, alhamdulillah. Hasma Romli kata bungkus je rasa kecil hati tu campak dalam gaung. Dan alhamdulillah apa yang bersama-samanya orang menerima kita tanpa syarat. Ignore je yang datang dan pergi bersyarat. Wow, bagus. Ignore je orang datang dan pergi bersyarat. Maksudnya prove me that you love me. Prove me that you care. Kan, proof apa yang you boleh lakukan. Kalau you sayang orang tu, you boleh cakap atau you do something, you bagi bunga dengan you kata sayang, what is the sign of love, kan? Macam ni lah dimaksudkan oleh Hasma Romli, kan? Okay, love, respect, pasti dia baik supaya Allah redha. Alhamdulillah. Siti Safura kata, ya Allah, Allahu Akbar, ruginya amal semalam sebab buat sambil kecil hati, rasa tak best, rasa nak marah, sampai rasa penat sangat sampai tertidur awal. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih bonda, macam zat sangat, astaghfirullahalazim wa tubu ilaihi. Allahu Akbar. Rugi kan? Dia buat energi negatif, lama tak menjadi. Allah. Zabrina Kamrudin, subhanallah, 2-3 hari saya cuba bersangka baik, tapi nafsu jahat tetap juga berkata, hingga saya melakukan salah satu ilmu Allah melalui Pak Nas, Quranic vibration, lega. Dan hari ni thank you so much bonda, thank you so much. Maksudnya apa bonda cakap ni sync dengan apa yang mungkin dia tercari-cari. Allah ilhamkan dia menerusi bonda lah. Alhamdulillah. Nur Impian, wah, ramai yang say thank you kat bonda. InsyaAllah bonda, terima kasih. Allah hebat, kau seorang turunkan hamba menyembah hati mulia. Terima kasih bonda, KK, kau ilmu permata buat kita semua sayang tanpa syarat, tanpa topeng, niat kerana Allah. So many love. Allahu Akbar. Syukur, alhamdulillah. Nurul Syahida, sekarang ni jihad untuk lebih banyak diam. Jihad sungguh bonda. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Syed Abdul Kadir beri amalan. Setiap hari baca Fatihah. Fatihah pada orang yang kita buat jahat kat dia, pada yang dia buat jahat kat kita, orang yang kita ada urusan dengan dia tak selesai. Macam pandai buat taubat tu lah. Kalau you call nak jadi magnet rezeki pada yang baik, you must go to emotion of love. Itu benda kata, kalau you penuh kebencian, melawan suami, sakit hati, tak usah berniaga lah. Memang tak dapatnya. Rezeki lari, you ada perisai, banyak perisai. Negativity is a perisai to all good, all prosperity. Masya Allah. Betul benda ni, telefon tengok balik. Dalam tarikh yang kita bersama dengan Ustaz tu rasa 9/5 ni. Cinta, meraih cinta Allah. Wah, topik tu itu. Ya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah benda kita kongsi hari ni dengan niat insya-Allah. Sebab apa benda kita yang macam tadilah benda metafora benda bagi belon dan udara tu sangat cantik. Kalau kita boleh pegang dikemas-kemas kan. Kita kalau boleh tak nak belon tu meletup, dan kita pun suka kalau pegang belon yang sentiasa terapung je kan. Kita pun tak nak lepas belon tu kan. Dan kita tengok apa yang benda katakan. Tengok pula apa udara yang kita masukkan, helium ke, karbon oksida ke dan sebagainya. Tapi sebaik mungkin kan, ada banyak je benda, bukan selain daripada pin benda, mungkin ada je benda-benda yang bucu tajam barangkali, pegang lebih sikit, mungkin boleh menjadikan faktor pecahnya belon tu kan. Kadang menjadi tak sengaja. Jadi kita pun kena tengoklah selalu apa yang benda bagi tahu ni, metafora ni sangat deep, dan kena sentiasa dengan rasa kesyukuran. Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Jadi bonda, kita nak macam bonda cakap tadi tu, shame, guilty and putus asa ni, ini adalah simptom-simptom. Ini adakah ini yang termasuk dalam yang bonda katakan tadi, 17 diagnostic kit kan? Adakah itu part of it? Adakah itu yang kita belajar nanti? Yes. Masya Allah, Masya Allah. Dia rasa tak lepas kalau boleh tak share ilmu ni. I think the answer is there lah. Baik, Masya Allah. So ini akan kita kongsi pada 29, iaitu pada hari Sabtu guys. Sabtu insyaAllah selama 2 jam. Saya dah standby baju raya. Samping butang baju aku pun dah ada. Songkok aku dah ada. Kau tengok aku beraya 29 bulan nanti. Warna, ada 2 warna, tak tahu yang mana satu. Warna biru ke? Bukan?
Bukan, warna biru tu warna bila tahun-tahun sebelum ni. Talib punya warna salmon sebab anak-anak suka makan sushi. Oh macam ni lah Simon ni. Itu warna macam pink kan. Dia lebih orange, lebih pada arah orange sebab masa pilih tu biasa babak bajunya nombor 2 tu lah pilih sebab dia orang semua dia orang semua adik-beradik suka isi ikan salmon. So itu tema baju ikut kau orang lah. Cantik lah. Wow. So insyaAllah belum seleka je lagi. So lemang insyaAllah saya akan order tapi untuk makan sendiri je lah. Yang makan sendiri je. Tengok saya bodoh ajar tu kita makan lemang sebab korang better makan kenyang-kenyang takut korang tak selera nak makan lepas kau kena lanyak hari tu ya. Ini bukan hari raya dapat duit raya tau. Dijemput hadiah tapi apa hasilnya mungkin rambut kau mungkin tudung pin tu mungkin daripada bawah tu mungkin dah berpusing naik ke atas sebab bonda akan ganyak. Tak adalah aku acah je. InsyaAllah kita belajar baik-baik sama-sama dengan bonda. Ya bonda? Itulah. Kita jihad sama-sama bonda. Kita berjihad sama-sama. Kita plan lain tapi Allah ilhamkan lain tadi. Bonda rasa ni kunci lah tadi. Kalau you tak ada diri you. Selama ni kita duk sedar orang kan. Sedar diri tu. Once you sedar diri, Allah senang. Ubah diri. Most people it's comfortable to be victim lah. Kenapa you fail exam? Cikgu tak pandai mengajar. Kenapa tak pandai bagi tanah tinggi rendah? Bangau, kenapa? Yang pandai sekali ialah ular kata sebab dia makanan aku. Makanan aku. Habis. Tutup cerita lagu tu. Ular juga yang menang ya. Ular juga. Astagfirullahaladzim. Baik. Alhamdulillah. Okey, ni apa benda ni? Hafizah Zahrum kata, bonda memang taubat nak buang rasa aku. Bagus. Abang Ngah kata, buang kat tong sampah, buang kat laut. Baik. Alhamdulillah. Bonda, thank you so much bonda. Such a very wonderful sharing. Sangat deep. Rasa sangat apa yang bonda kongsikan ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain semua dapat notanya. Dan rumah terbuka, tim kata boleh tengok link pendaftaran di dalam Telegram Prof Muhaya. Ya. So jadi boleh join Telegram Prof Muhaya, anda boleh tengok link tersebut sekejap. Dia orang dah letak belum? Yang kat bawah ni adalah khusus Magical Marriage. Anda boleh sertai program rumah tangga ataupun menambah ilmu rumah tangga, boleh sertai. Masih lagi dibuka. Dan kepada anda yang nak join rumah terbuka dengan bonda nak beraya, makan besok raya di rumah masing-masing, boleh terus ke Telegram Prof Muhaya. Sekejap saya minta ada tak boleh pergi ke Telegram. InsyaAllah link kat sana. Saya minta tim letakkan. Okay. Okay, kejap. Cuba you guys tengok ada nampak tak? Kalau siapa yang dah ada link tersebut, boleh bagi kat dia orang form untuk dia orang sertai rumah terbuka tu. Kesian kat dia orang yang mana tak dapat. Terima kasih semua yang share, yang komen. Masya Allah banyaknya. Allah. Maaf ya ada yang saya tak terbaca. Syahak Zainal, Pak Nas dulu pun pernah bertaubat, arwah pakcik dia kecil hati pada dia. Betul, Masya Allah. Dosa kita itu terumbu karang. Merosakkan terumbu karang tu di antara punca asbab. Kadang-kadang kita pun hairan rezeki kita ni agak payah, agak pengit kan. Kenapa kita buat asyik tak menjadi sebagainya. Cuba tengok balik muhasabah diri, apa yang Bonda katakan tu, sedar diri. Ya, sedar diri. Ada tak benda-benda yang kita kata, kita buat membuatkan orang terasa hati dengan kita? Tengok balik saya ingatkan diri saya lah. Jadi kepada anda semua yang live dengan kita ni, ada barangkali kata-kata perkara yang benar saya buat membuatkan anda terasa hati, tolong ampunkan saya tak nak rosakkan terumbu karang rezeki saya bergantung harap pada Allah, moga ampunkan saya kerana dosa saya dengan korang semua, korang kena maafkan, kalau tidak saya tak akan selesai lah. Jadi ampunkan kami. Setiap pagi objektiviti di 7am Club ni adalah untuk membuat pembersihan jiwa dan membawa diri kita dekat dengan Allah. Ya, terima kasih pada Allah, tolong nyatakan kesyukuran pada Allah, bagi kita peluang dapat belajar sama-sama pagi ni. Dekat bawah tu dah ada link tu, korang tengoklah sendiri link tu, tekan je link tu, Telegram Prof Muhaya tu. Prof Muhaya tu adalah nama-nama Telegram tu lah. So sekarang ni kita senang bagi orang cari Telegram Prof Muhaya, link ada di sana. InsyaAllah sekejap lagi ni saya nak terus snap
hadis malam muka surat 642 yang berkenaan dengan doa yang dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka menang. Mereka menang dalam maksudnya Allah hantarkan bantuan berbentuk angin 643 ni doa dia ni. Yang ni kan yang kita baca semalam tu. Yang nanti saya snap. Hingga kan di mana ketika itu Allah Ta'ala telah memalingkan musuh dengan menghantar angin yang kencang, lantas Allah Ta'ala telah mengalahkan mereka dengan perantaran angin itu. Doa yang dia baca, sekejap kita share. Okay. Terima kasih semua sahabat-sahabat. KR tak ada colour salmon. Sempat KR. Sedor-dor lah kita. KR, pastikan bush tu besar penumbuk ya. Okey, KR ni macam-macam je. Bab-bab dia menyakat tu. Nanti KR, pagi raya kita menyanyi KR ya. Saya nak jadi Hil Hamid. Hil Husaini. Siapa nyanyi lagu Uji Rashid tu? Uji Rashid dan Hil Amir. Hil Hamid pula. Hil Amir. Hil Husaini lain ya. Jadi siapa nak duet dengan siapa nak jadi Uji Rashid? Sila KR jadi Uji Rashid ya. Saya jadi Hil. Hai Amir, Hil Amir. Alright. Hil Hamid pula. Hil Amir, baik. Okey, terima kasih semua. Okey, baiklah. KR jadi Uji Rashid. Ngam KR. Kita buat drama sebabak sikit ya. Okey. Terima kasih semua, insyaAllah. I'm looking forward nak beraya. Aku nak balas dendam sebab raya itu aku duduk rumah je dengan anak-anak semua kan. Hari ni aku nak beraya dengan ramai je. Biar aku nak raya sakan, nak pakai baju lalawa, nak ambil gambar banyak-banyak. Okay? Alright. Semua jumpa pada 29 bulan. Niatkan kita pada 29 tu nak baca, nak belajar ilmu dengan bunda. Pakai lipstick ya semua. Pakai lalawa, pakai lipstick semua. Shadow pula. Apa benda? Eyeshadow semua. Okay? Alright, janji korang mesti pakai baju raya sebab kita akan minta korang hantar gambar. Alright. Nanti dekat ruang komen tu korang kena hantar gambar dekat ruang komen tu. Tag gambar korang dekat ruang komen. Boleh letak gambar ke kat situ? Mata buka. Lemak. Dekat dalam grup Facebook tu nanti yang kita buat ni korang kena letak gambar korang raya. Lepas habis tu letak gambar korang banyak. Tengah live pun korang letak gambar korang. Okay? Boleh ambil gambar dengan bonda. Okey, secara alamiah. Jadi kita gandingkan dia. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah.